Hai, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam live di Safaha Produk. Okey, nama Kakak G. Okey, daripada Safaha, Akak selaku produk formulator ataupun cosmetic and herbal formulator dan juga pakar kecantikan di Safaha. Okey. Dan hari ni kita nak cerita tentang income yang terkesan akibat PKP. Okey. So kita dah dengar pengumuman semalam, rata-ratanya semua orang terkejut. Okey, semua orang terkejut sebab kita bersambung lagi. Tapi benda ni memang boleh dijangka sebab memang kes pun tak kurang. Okey, masih di tahap ribu. Jadi tak mungkin kot. Dan kita tak rasa dalam tempoh 2 minggu lagi pun walau disambung, kes akan turun mendadak. Sebab ada yang tak dapat berniaga ataupun tak dapat beroperasi. Okey, ada yang masih dapat beroperasi. So sektor yang tak dapat operasi antaranya sektor akak lah, sektor spa dan services. Tapi nasib baik macam office tak ada masalah. Kan, office tak ada masalah. Tapi yang banyak lagi kenalan-kenalan akak, okey, yang melibatkan sektor penghilangan. Okey, contohnya pun terbabit juga. Jadi macam kita juga ada mengeluarkan produk. So kita ada sektor penghilangan. So agak terjejas sebab kita tak boleh dapat bekalan botol. Sebab pembekal ataupun penghilang botol dalam tempoh PKP kena tutup. Jadi kalau kita nak operasi pun sebenarnya tak boleh juga. So tak boleh juga. Jadi untuk bila beberapa sektor ni tak buka, lagi hampir pada akak macam Selangor, akak rasa ni tambah lagi 2 minggu, tambah lagi dah hampir dekat 2 bulan lah, sebulan lebih. Betul tak? Okay, kita PKP lebih awal kan. Kemudian kita PKP yang betul-betul dah 2 minggu dan ni tambah lagi 2 minggu. So kita hampir dekat 2 bulan juga kita PKP. Dan sebelum tu kita kena lagi PKP B. Jadi so orang-orang yang terlibat dalam industri yang terpaksa tutup memang kena bertabah. Okey? Sebab macam industri makanan, penjajah tepi jalan contohnya, alhamdulillah masih boleh beroperasi. Tapi macam sektor-sektor tertentu macam contoh industri kecantikan, spa of course memang langsung dah tak boleh buka, dah lama dah tak buka sebab dia melibatkan body contact. Okey, dan sektor lain-lain pun macam penghilangan pun ada sektor yang kena tutup. Sebenarnya perlu tapi wajib ditutup. Contoh macam kedai telefon, okey, pun tutup. So bila handphone kita problem jadi masalah juga sebenarnya. Nasib baik handphone akak tak problem. Tapi yang jadi problem sekarang bila dekat office, laptop, peralatan untuk office, komputer, ada yang wire terbakar contohnya. Tapi masalahnya kedai tutup. Jadi susahlah dengan kita nak anak nak belajar. So bila kedai yang sektor-sektor wajib ni tutup, tak boleh beli aksesoris, telefon, sedangkan telefon adalah benda yang nombor 1. Okey, kita perlu guna. Lagi-lagi kita tengah duduk dalam rumah. Contohnya macam tu. Jadi untuk orang yang terlibat, sektor-sektor yang terlibat ni memang kena agak bertabah sikit. So kita kena teruskan lagi 2 minggu je. Semoga lagi 2 minggu ni kita mampu, kita berjaya untuk atasi COVID ini. Okey, jadi apa yang akan highlight dekat sini ialah income terkesan pasal PKP ni. Sebenarnya ramai yang akan dapat feedback, DM, sebab alhamdulillah memang kita ada ejen, pengedar, stokis di seluruh Malaysia. Okey, cumanya antara kita punya business partner kebanyakannya semua owner spa juga. Okey, ada juga yang bukan owner spa. Jadi kebanyakan yang owner spa memang hampir berapa peratus memang tak boleh beroperasi. Okey, jadi itu yang kita kata ramai yang terkesan. Sebab tu
Ada setengahnya macam ejen-ejen kita pun yang jenis bebas, tak ada masalah. Sebenarnya walaupun terkesan, kita boleh juga jual secara online. Okey, sekarang ni yang boleh hanya online saja. Sebab daripada segi bisnes yang lain rasanya tak berapa sesuai. Kalau macam makanan tak ada masalah, boleh delivery. Okey, macam online ni produk-produk kecantikan sebenarnya secara online boleh. Sekarang ni macam Grab ataupun Foodpanda dah boleh terima dah produk-produk shop, kan, bukan semestinya restoran. So alhamdulillah. So antaranya kita boleh promotekan dekat Shopee, kan, Shopee, Lazada, Mudah, Carousel, apa lagi, antara platform-platform macam itulah. Sebab mungkin yang tak ada website boleh gunakan platform-platform macam tu. Sebab tu kalau yang terkesan, contohnya yang terkesan antara industri kecantikan, sebenarnya kita kena cepat-cepat cari jalan alternatif. Okey, tak bermakna bila spa kena tutup dan kita terus switch benda lain. Sebab walaupun spa kita tutup, kita masih boleh memberi khidmat pada wanita kat luar sana yang memang ada masalah kecantikan. Ramai antara masalah kecantikan kat luar sana tu, bila diorang tak dapat pergi spa kan, takkanlah diorang tak nak. Contohnya, takkanlah diorang nak biarkan muka ada jerawat, takkanlah diorang nak biarkan rambut tu makin nipis, makin botak, dah sebulan lebih kena PKP contohnya. Takkanlah muka tu nak biarkan macam tu, betul tak? Takkanlah nak biarkan badan tu gelap, berparut. Okey, jadi sebenarnya untuk dunia kecantikan sebenarnya tak ada masalah daripada segi PKP ke tak PKP ke. Macam akak daripada start PKP 1.0 contohnya, macam mana pun orang duduk kat rumah, still dia orang nak buat nak jaga muka, nak jaga rambut, nak jaga badan, nak jaga dalaman, intimasi. Tak ada maknanya bila dia duduk kat rumah, dia tak perlu nak jaga, tak ada. Okay, hampir 80% ataupun 75% sebenarnya wanita bershopping dekat online. Jadi untuk yang terkesan untuk PKP tak boleh buka spa, tak boleh buka kedai, okay, tak boleh menjual secara direct, so tak boleh buka booth, tak ada masalah, gunakan online platform. Macam kita alhamdulillah kita gunakan online platform. Okey, kita guna macam Shopee, kita guna contoh Lazada. Cuma Lazada kita tak update lah sebab kita sekarang tengah fokus dekat Shopee. Okey, so jangan putus asa untuk orang yang tak ada pendapatan, sebab banyak cara lagi, terutama dalam industri spa sendiri. Sebab akak sendiri industri spa, so kita kena survive, kita kena bantu wanita kat luar sana yang memang nak cantik. Macam akak contoh pelanggan-pelanggan spa akak sendiri, takkanlah dia orang tak nak jaga dalam tempoh dekat 2 bulan. That's why untuk secara online alhamdulillah tak ada masalah. Cuma kita tak beroperasi untuk buat rawatan services. Sebab tu hari-hari macam akak pergi office tapi tak melibatkan orang pun, tak ada staff, tak ada apa. So memang akak dengan akak punya anak beranak je lah. Sebab kita memang nak jaga SOP dan kita memang terpaksa pergi sebab orang banyak order. Sebab diorang tak boleh, mungkin ada yang tak boleh keluar, mungkin ada yang pelanggan-pelanggan akak daripada Subang contohnya, daripada KL ke, daripada PJ ke, daripada mana-mana nak datang ke Shah Alam memang tak boleh nak datang. That's why diorang banyak order online. So bila order online memang kita nak kena post lah hari-hari, tak boleh lah kita nak tunggu habis PKP. Naya je orang order habis PKP baru sampai. That's why operasi untuk office kita jalankan macam biasa. Cuma kita suruh staff kita tak adalah operasi dekat sini, diorang semua kat rumah lah. Tak apa, biar akak yang datang untuk buat live, untuk bantu wanita kat luar sana yang ada masalah kecantikan, okey, yang perlukan konsultan, okey, yang ada masalah pertanyaan macam mana nak jaga tak dapat pergi spa. Sebenarnya jika anda ada masalah kecantikan sebenarnya boleh refer pada akak, okey? Boleh refer, jangan risau, boleh refer pada akak. Sebab macam sekarang ni akak live dekat page Safa Her Product. Kita ada satu lagi page iaitu Safa Her Spa Tradisi Melayu. Kebanyakan orang yang datang spa memang duduk dekat dalam kita punya page yang tu. That's why kalau anda macam dekat Safa Her Product ni adalah pengguna produk kebanyakannya. So terima kasih yang ada dekat dalam akak punya page. Dan apa yang akan nak kongsi hari ni ialah satu berita baik. Berita baik untuk mungkin ada di antara anda
yang terkesan income, okey, gara-gara PKP. Okey, mungkin sektor yang tak boleh nak buka, okey, mungkin sektor yang memang kena tutup, okey, tak tahu dah nak buat apa. Sebab akak dapat request daripada kita punya customer, okey, daripada kita punya kenalan, okey, tanya macam mana. Sebab bila once diorang nak buat bisnes makanan, okey, diorang tak biasa buat bisnes makanan dan baru nak berjinak buat bisnes makanan, okey, itu pun tak berapa mudah. Sebab dia tak tahu selok-belok dalam bisnes perniagaan. Contohnya dia pernah biasa bisnes kecantikan, okey, dan dia tak tahu selok-belok bisnes makanan, dah agak susah untuk masuk. Okey, dan kita nak kena kenalkan branding kita dulu, bagi orang tahu kita buat sedap ke tak sedap. Kita tiba je kita buat makanan, nanti orang rasa rupanya tak sedap, kan? Sebab kita bidang terjun ke bidang terjun, yang mana satu? Okey, jadi kita dengan tak pernah buat tiba-tiba buat bisnes makanan, itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita dalam bidang yang sama, walaupun spa tak dapat dibuka, walaupun kita punya kedai, booth, kios tak dapat dibuka sebab bukan essential, okey, tapi sebenarnya kita boleh menjual secara online. Sebab orang kat rumah mesti penjagaan diri adalah wajib. Takkanlah dekat rumah tak nak pakai sabun. Okey, jadi that's why produk yang kita hasilkan sebenarnya memang produk penjagaan diri. Memang menjadi kewajipan bila orang duduk kat rumah, dia nak bukan pasal nak cantik tapi nak pasal nak jaga. Okey, takkanlah sebulan lebih nak biarkan muka berkulat. Kan ibaratnya lah. Takkan nak biarkan muka tu penuh dengan bintik hitam, blackhead, whitehead penuh. Takkanlah nak biarkan kita punya intimasi tu dalam keadaan yang okey, orang kata tak selesa, gatal contohnya. Takkan kita nak biarkan, contoh kita mengandung ke, kita ada alergi ke, nak biarkan ketiak hitam, tengkuk hitam, punggung hitam ataupun berdaki, berkerak. Mesti kita nak cari satu produk penjagaan yang kita boleh guna kat rumah. Sebab tu untuk orang yang ada masalah sebenarnya tak tahu nak buat bisnes apa, sebenarnya akan nak buka peluang. Nak buka peluang. Sebab bila kita dalam bidang kecantikan, sebenarnya pada akak tak ada musim. Sebenarnya waktu PKP ni pun bidang kecantikan sebenarnya memang sentiasa jadi kita kata pencarian utama wanita. Walaupun duduk kat rumah, wanita tetap nak beli skincare, nak beli body care, tetap juga nak beli makeup, tetap juga nak beli lip matte, lipstick. Lagi macam bibir kering, tetap juga nak beli lip care. Macam kita ada lip care semua, tetap juga ada orang nak membeli. Tak kira lah duduk kat rumah ke apa ke, tetap juga. Sebab tu sebenarnya akak dah bisnes since daripada tahun 97 secara kecil-kecilan, kemudian baru akak membesarkan bisnes akak secara kecil-kecilan, dan kita membesar pun dengan berperingkat-peringkat. Okay, macam kita naik tangga lah, sebab kita tak ada modal yang besar. Jadi daripada tahun tu sampai sekarang sebenarnya ekonomi banyak kali up and down sebenarnya. Okay, ekonomi banyak kali up and down. So macam akak tak adalah rasa pelik sangat kan bila ekonomi down. Tapi cuma yang sekarang ni sangat berbeza, sebab bila COVID kita bukannya langsung kita bukannya masalah ekonomi saja, kita langsung tak boleh buka. That's why masa 1.0 punya PKP, benda tu dah buatkan akak prepare. Okay, prepare apa yang kita patut buat. Sebab tu untuk macam akak Safa Herb sebenarnya secara online ni lambat sikit. Sebab kalau orang yang kenal akak, sebenarnya Safa Herb sebenarnya kita lebih kepada offline. Okay, offline ni adalah kita punya bisnes lebih kepada offline ni, maksudnya tak sangat online lah. Maknanya orang nak datang kedai sebelum ni kan, orang lebih suka berjumpa, nak beli barang kalau boleh nak tengok muka, nak penerangan depan-depan mata contohnya. Kalau tak jumpa, tak depan mata, orang tak nak. Contoh macam tu lah kan. Macam ejen-ejen akak pun sebelum ni kalau jual pun contohnya, kalau boleh customer tu datang kedai, nak tengok, dapatkan. Sebelum ni kita banyak beroperasi secara offline. Sebab tu bila jadinya PKP 1.0, sebenarnya kita agak cepat sikit, drastik sikit menukar strategi kita. Okay, menukar strategi kita yang online ni
kena terus buat, kena aplikasikan walaupun kita tak berapa sangat sebelum dengan online. Okey, dan sekarang ni kita dah prepare. Cuma dekat 3.0 ni alhamdulillah orang boleh dapatkan produk dekat Shopee kita. Okey, jadi tak ada masalah sebab orang memang suka beli kat Shopee sekarang, betul tak? Dan ada ejen-ejen kita yang buat secara online. Cumanya kita masih lagi dalam proses nak edukasi ejen-ejen yang mungkin tak terbiasa lagi dalam bidang online. Okey, sebab ramai lagi masih yang tak mahir dalam online punya platform. Tapi kalau kita tengok sebenarnya kat Shopee ni ramai orang dah mahir, betul tak? Okey, sebab tu alhamdulillah bila kita dah involve dalam online, sambutan agak menggalakkan. That's why ada yang PM akak tanya macam mana nak buat. Okey, kalau dia nak buat bisnes makan, satu je, kalau kita nak buat bisnes makan, risiko sangat tinggi. Contohnya, kita nak buat bisnes makan nasi lemak. Contoh nasi lemak lah, benda paling senang. Nasi lemak, kita tak boleh ambil pamer sekadar bungkusan, betul tak? Kita nak kena masak benda tu kan, nak kena masak. Sebab nasi lemak, kita penjaja masih boleh buka kedai. Sebab akak keluar, akak tengok orang meniaga kuih ke masih lagi meniaga macam biasa. Walaupun PKP tak ada masalah pun pada diorang kan. So masih lagi boleh meniaga. Tak ada pun terkesan ekonomi untuk peniaga makanan. Cumanya itulah, kalau kita orang yang tak biasa meniaga makan ni tiba-tiba nak buat nasi lemak, bayangkan benda tu kena dimasak. Okay, dengan kita tak pernah meniaga, orang pun tak kenal kita siapa, tiba-tiba kita meniaga nasi lemak. Bawa meja, masak nasi berapa pot contohnya, dengan masak itu masak ini, tiba-tiba orang tak kenal kita, kita duduk je tepi tu meniaga. Then kita dah keluar modal. Kalau hari tu orang tak beli nasi lemak tu, takkan kita nak habiskan semua. Okey, nak makan semua tak boleh. Okey, nak tunggu simpan esok pun tak boleh. Itu antara risiko lah kalau kita meniaga makan, apa-apa saja meniaga makan. Okey, cuma kalau yang ambil pre-order tu lah tak ada masalah lah. Tapi yang buka gerai, buka kemah kat tepi-tepi jalan contohnya kan, itu risiko tinggi sebab dia dah kena buat dulu. Contoh dia dah, kalau dah buat kuih, tak ada orang beli, so nak buat apa? Nak simpan esok? Tak boleh, dah basi. Itu antara risiko kalau orang yang tak biasa meniaga makan dan tiba-tiba nak terjun meniaga makan. Itu risiko nombor satu. Contohnya yang kedua, meniaga untuk makanan dan modal pun bukannya kecil. Akak bagi contoh paling simple ialah burger. Okey, burger. Contohnya kita nak meniaga burger. Untuk burger pun kita memerlukan hampir RM1,000. Setuju ke tak setuju? Hampir RM1,000. Sebab stall burger je dah berapa. Kalau kita tak nak buat stall pun kita buat meja lah. Okey. Habis tu kuali dia, takkan kita nak pakai kuali kat rumah kita. Pakai kuali pen kat rumah tu, dia ada kuali khas dia, betul tak? Kuali tu je dah berapa. Dan dia punya peralatan dia, okey, dia punya itu peralatan dapur gas, okey, meja, tempat letak tapuer, apa lagi? Mungkin payung takut hujan ataupun stall lah. Stall je kalau kita buat dah hampir berapa ribu. Mungkin lah 4-5 ribu kot, ataupun kurang sikit pun mesti atas daripada 2,000. Mesti atas 2,000 lah untuk stall sahaja, tak masuk peralatan. Okey, bahan-bahan daging burger, daging ayam, sayur, timun, sos, cheese, macam-macam benda lah. Benda-benda tu, roti. Itu saja akak rasa anggaran ribu kalau kita nak keluar modal untuk meniaga burger je. Jadi tak murah. Okey, di kala PKP ni meniaga burger pun sebenarnya tak murah dan tak mudah. So kita dah prepare, contoh kita dah keluar modal lah 5-6 ribu. Kita buka lah stall, tolak lah kat rumah, tepi rumah kita ke, tepi jalan ke, depan ke, apa ke, dan kita tunggu customer datang. Sedangkan orang tak pernah tengok muka kita meniaga. Agak-agak orang terus datang pun tak juga. Barang semua dah beli, modal dah keluar banyak. Betul? Jadi itulah risikonya bila kita berniaga benda yang kita rasa macam okey, makanan. Sebab makanan dalam industri PKP ni kan, masa-masa PKP ni
jual apa pun laku, diorang cakap. Apa pun jual laku. Okey, memang betul, apa pun jual laku, cuma kita kena fikir kat mana kita nak jual. Okey, berapa modal yang kita dah keluar. So andai kata, okey, kita kena fikir juga risiko. Kalau kita powerful dalam marketing, tak ada masalah. Kita buka aja burger, beratus orang nak beli burger kita, okey lah. Tapi kalau buatnya kita buka tak ada orang nak beli, nasi lemak kita dah masak tak ada orang nak beli, itu jadi masalah. That's why kita kata sebenarnya, bila kita nak niaga benda makanan, pastikan kita bersedia untuk hadapi macam ni. Sebab tu pada akak, kalau orang tanya Kak, benda apa yang paling mudah untuk kita dapat duit, benda apa yang paling mudah untuk kita berniaga, benda apa yang bisnes apa yang modal kecil, untung banyak dan risiko pun rendah. Pada akak memang Safa Herb je lah. Memang of course Safa Herb lah. Sebab apa? Produk-produk macam ni bukan hari ni beli esok basi. Tak basi. Okey, itu satu. Yang kedua, modal pun macam waktu PKP ni, modal yang kita offer pun 150. Boleh tak kita nak buka burger dengan modal 150? Tak boleh. Nak beli kemah untuk kita berniaga sebagai penjaja tepi jalan tu pun harga dalam kemah saja akak rasa 200 kot. Kemah sahaja. Belum mejanya lagi. Belum benda-benda lain lagi. Jadi untuk orang yang kita kata nak cari income tapi modal yang sangat minima, sebenarnya jenis produk macam ni. Sebab tu Alhamdulillah dekat Safa Herb ni ramai yang dah nampak sebenarnya bisnes yang memang boleh pergi jauh adalah kecantikan. Sebab tu akak masih bertahan start daripada tahun 97 sampai sekarang. Sebab macam mana pun keadaan orang, orang mesti nak cantik. Macam mana pun keadaan orang, orang nak sihat. Macam mana pun keadaan orang, orang akan utamakan diri dulu. Okey, orang akan utamakan diri, terutama wanita. Okey, yang ada suami. Okey, yang ada tunang, yang ada boyfriend. Okey, dia akan utamakan diri dia dulu. Penampilan diri dia. Ini normal. Okey, jadi tak pelik lah kalau macam duduk rumah pun, kenapa orang masih beli kosmetik? Of course lah. Takkanlah kita duduk kat rumah, suami kita pun ada kat rumah, kita nak muka macam pucat, muka macam tak siap. Masa kalau pergi kerja kan main cantik. Tapi bila kat rumah nanti, muka nak rupanya macam-macam suami tu tengok. Biasa suami tu tengok lain. Bila duduk rumah, baru tahu macam ni rupanya. Tak maulah macam tu, betul tak? That's why orang perempuan ni style dia lain sikit. Walaupun kat rumah kadang-kadang dia nak penampilan yang cantik. Sebab tu walaupun PKP dah 1.0, 2.0 ni sekarang 3.0, sebenarnya industri kosmetik, industri kecantikan, kesihatan still rising, still menaik. Tak pernah turun. Samalah macam makanan. Cuma kalau kita lah yang sendiri nak berniaga makan, yang tak pernah, okey, takut risiko. Itulah risiko dia akak cakap tadi. Makanan, risiko dia tu kalau tak ada orang beli dan you dah keluar modal, dan akhirnya modal kita habis, okey, pulangan tak ada. Sebab tu perkara apa, bisnes apa yang kita boleh buat yang dijamin selamat, dijamin untung, dijamin kita kata mengelakkan kita rugi besar, ialah bisnes bersama kita lah, bersama Safa Herb. Sebab tu akak cakap, dengan modal serendah 150, anda dah boleh ada income. Okey, apa yang akak buat ni sebenarnya untuk membantu wanita kat luar sana. Sebab kita tahu wanita kat luar sana, mungkin anda yang ada suri rumah, okey, ada yang mungkin student, ada yang mungkin bekerja, memang dah ada gaji, okey, tapi mungkin gaji tu cukup-cukup. Mungkin gaji tu boleh lepas bayar kos komitmen lah. Okey, tapi nak ada extra. Nak ada sedikit kemewahan, mungkin nak ada sikit beli impian kan. Jadi mungkin dekat situ dia agak terhad. Sebab dia lebih utamakan komitmen yang wajib. Sebab tu di kalangan orang-orang yang nak cari income, sebenarnya bersama Safa Herb adalah satu platform yang terbaik. Kenapa Safa Herb ada satu platform yang terbaik? Sebab kita dekat market dah lama. Kalau anda tengok kat majalah yang dekat surat khabar ni pun,
artikel surat khabar ni pun akak dah since kat sini je artikel ni tahun 2012. Okey. 2012. Mana artikel yang tahun tu? Tahun 2012. Sekarang 2021. Artikel akak terlampau banyak sangat. Majalah, akhbar, TV. Janganlah yang besar. Yang kecil lah. Contohnya yang atas meja. Tak, yang lagi satu. Yang lagi satu ada muka tu. Contoh macam ni kan. Ini Pupul, Luluh dan Mandian Asas Cantik ni. Ini tahun 2012. Pupul, Luluh dan Mandian Asas Cantik. Nampak produk Safa Herb ni dalam bakul ni. Okey, ini tahun 2012 2012 sekarang 2021. Bermaksud gambar ajang ada kat situ. Bermaksud produk kita dah bertahan lama dekat market. Okey. Produk kita dah ada kepercayaan daripada pihak media. Kalau produk kita tak ada kepercayaan, tak adanya media nak interview kita, tak adanya TV nak invite kita, tak ada TV nak shooting kat tempat spa kita, tak ada shooting nak tengok bahan produk apa yang kita guna. Jadi produk Safa Herb dah mendapat kepercayaan media, pelanggan. Trusted. Okay. Sebab produk Safa Herb memang semua media tahu tanpa bahan kimia, tanpa barang-barang ataupun bahan-bahan berbahaya. Sebab kita adalah produk daripada petua Melayu. Okey, rawatan yang kita offer adalah rawatan tradisi Melayu. Sebab tu kalau tengok kat sini akak punya artikel cerah mulus, kalau perasan cerah mulus, kaedah luluh, beri kecantikan secara menyeluruh. Okey, ramuan yang ada dekat sini ada muka yang satu tu. Ramuan yang tengok kat sini nampak ada kelapa, ada beras, okey, ada biji kopi, nanas. Okey, ini antara ramuan luluh kita, kacang hijau, daun pegaga. Nampak? Dekat sini je kita dah dapat banyak support daripada pihak media yang yakin dengan Safa Herb. Okey, yang yakin dengan kehebatan produk Safa Herb sebab dia memang 100% daripada petua Melayu dan dibuat dengan bahan-bahan semula jadi, iaitu sebab kita ni adalah produk-produk agrotani. Agrotani ni maksudnya bahan-bahan pertanian, bahan-bahan makanan. Okey, kalau tengok buah nanas memang boleh dimakan. Okey, biasanya orang buat tak nanas, betul tak? Okey, apa lagi orang buat sebenarnya nanas? Untuk makanlah jam nanas, tapi kita buat luluh nanas. Okey, kita buat luluh nanas. Contoh kita ada jambu batu. Orang makan jual air jambu, betul tak? Orang buat apa? Makan buah jambu. Tapi kita buat luluh jambu. Kita combinekan dengan daun jambu, daun jambu batu. Apa lagi? Kita juga ada kacang hijau yang biasa orang mungkin buat bubur kacang hijau. Since daripada tahun 2000 lagi sebenarnya 2000. Lebih kurang tahun 2000 lagi akak dah guna produk-produk ni. Okey. Cuma kita komersialkan tu agak lambat sebab akak menggunakan untuk spa sendiri sahaja. Kemudian baru kita komersialkan. Komersialkan ni maksudnya baru kita pasarkan sebab kita nak pasarkan, kita nak tengok juga jangka hayat dia sebab kita tak ada pengawet. Okey, kita tak ada bahan kimia, kita tak ada letak pewangi, pewarna. Jadi sebab tu kita cakap terus terang produk ini sangat bagus dan dia juga pun ada kelemahan. Yang mana dia pun sama macam rempah kari, macam rempah kunyit juga, macam beras. Bila lama-lama hama tu memang suka. Sebab tu kalau kita dah buka, kita biarkan je, kita tak guna contohnya, memanglah akan datang kutu, hama. Sebab dia memang bahan-bahan makanan agrotani. Petua-petua Melayu ni semua daripada dapur, barang dapur. Okay, daripada apa yang ada di sekitar rumah kita. Itu yang kita jadikan produk. Okay, dan sebab tu tolong tekan dulu. Bisa tolong tekan iklan dulu. Okay, ada call masuk pula. Okey, jadi itu sebabnya pada akak sekarang ni akak nak orang faham Safa Herb sebenarnya kita dah lama dalam industri kecantikan, dalam industri perawatan kecantikan wanita. Kita dah banyak, dah ramai bantu wanita yang ada masalah. Contoh yang
Nak bersalin, kita ada set bersalin, okey. Yang nak cantik, nak rawat masalah muka, kita ada set muka. Dan orang yang ada masalah rambut nak botak, mungkin lepas bersalin dia rambut nak gugur sampai jadi botak. Ada juga yang belum kahwin pun dah rambut nak start botak. Kenapa? 90% wanita yang bertudung memang kebanyakannya dia akan alami masalah gugur rambut. Okey, kenapa akan gugur rambut? Sebab kita bertudung. Bila bertudung kita dalam keadaan contohnya terperap, okey. Ada setengah habit orang perempuan, contoh dia mandi, shampoo rambut dan dia terus pakai tudung tanpa keringkan rambut. Itu antara habit yang punca menyebab kepada masalah gugur yang teruk dan akhirnya jadi botak. Okey. Dan kita memang membantu wanita ni sebenarnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki, terutama yang untuk intimasi. Ada yang masalah dia punya intimasi tu berlendir, berbau keputihan, okey, kegatalan, gatal yang sampai dia tak tahan, melecet, garuk sampai jadi luka, sampai jadi hitam. Itu yang kita bantu. Sebab tu dengan Safa Herb sebenarnya kenapa bisnes Safa Herb ni sangat stabil, sebab kita dah lama, media pun tahu. Okay, akhbar tahu, majalah tahu, TV tahu, dan inilah kalau kita tengok lah siapa kenal ni. 48 artikel sebenarnya. Ada 48 artikel lah, siapa kenal ni? Nampak tak? Ini okey, ini adalah dipanggil apa Permaisuri kan? Permaisuri Sultan Perak, okey. Tapi masa tu dia punya Sultan Azlan masih hidup lagi lah masa tu. Okey, ini akak buat pameran di Perak. Kita ada buat pameran di Perak. Di mana pameran tu? Ada gajah-gajah dia. Itu pameran Herbes masa tu. Dan jemputan utama adalah Sultan Perak. Dan dia menengok kita punya produk. Nampak ini tahun ni lama sangat dah ni. Akak masih free hair lagi ni. Ini program ni. Okey. Sebab kenapa? Sebab kita ada masa tu pameran ni kita di bawah Jabatan Pertanian. Okey. Dan alhamdulillah Sultan Azlan sendiri arwah almarhum Sultan Azlan memang excited dengan produk kita, okey. Termasuk sekarang Sultan Nazrin dan isterinya, okey. Dan ini contohlah, ini gambar. Rumah dia ada. Nampak ke? Ini satu family tu. Nampak. Ada cahaya lah. Dia cahaya, nampak. Satu family lah. Keluarga Sultan Perak masa tu tengok kita punya booth dan memang dia tengok rupanya ada produk Melayu tradisional yang memang mengeluarkan amalan petua Melayu. Biasanya petua Melayu ni kita turunkan anak beranak aje, daripada nenek ke maknya, maknya ke anaknya, macam itulah kan. Tapi untuk Safa Herb kita komersialkan. Macam akak sendiri pun buat rawatan kecantikan, buat spa pun. Ramai dah antara owner-owner spa yang berkursus dengan kita, yang kita dah training macam mana rawatan spa tradisi Melayu menggunakan rawatan dan produk kita. Okey, rawatan yang kita tunjuk memang betul-betul 100% konsep amalan warisan tradisi Melayu kita. Sebab tu kalau tengok macam ni, contohnya akak tunjuk artikel ni artikel ni tahun 2007 tau. Papai bulan 30 September 2007. Okey. Kalau artikel yang ni 29 Oktober 2012. Maksudnya kita bukan sehari dua dalam industri ni. Okey, produk kita bukan hari ni dibuat, baru setahun dua buat, okey. Baru 5 tahun buat, bukan. Kita dah lama di pasaran. Cumanya mungkin ada yang tak kenal sebab dulu kita online. Dulu online pun akak pun tak tahu apa online. Sebab akak rasa macam bisnes online ni akak tak berapa berminat dulu. Okey, akak lebih suka offline. Maksudnya kita direct dengan pelanggan. Okey, orang datang spa, okey, orang datang tengok produk kita sendiri. Kita berurusan dengan owner-owner spa, kita berurusan dengan hotel. Okey, contoh hotel yang ada buka spa pun memerlukan produk kita. Itu kita punya sebelum ni kita punya bisnes. So sebelum akak kenal online lah. Kan sebab akak
memang akak rasa macam dulu bisnes online, apa tu bisnes online? Kan? Akak tak tahu online rupanya platform untuk kita buat marketing. Kan? Akak rasa macam bisnes online macam pelik lah. Orang nak beli, nak post. Ada ke orang nak beli barang daripada online dengan tak tengok barang? Okey, macam akak memang agak konservatif lah. Pasal akak orang lama kan, umur 40-an ni memang kita tak suka sebenarnya beli online sebab kita tak nampak. Ada setengah orang dia nak tengok, oh macam ni rupanya, macam ni dalam dia nak tengok, oh macam ni. Contoh kalau beli baju pun macam akak suka tengok, oh macam ni. Kalau try, muat ke tak muat, itu konsep. Ada setengah orang konsep dia macam tu. Okay, jadi akak dulu agak skeptical untuk online business. Akak tak tahu. That's why bila kita berubah ni, bila kita macam agak ketinggalan dalam online, so orang ingat Safaherb ni bila kita start masuk online, orang ingat Safaherb baru, padahal kita dah berpuluh tahun dekat market. Ini pun kalau tengok artikel ni tahun 2007, tapi ini setelah kita dikenali, ialah media nampak kita. Itu pun dengan cara mulut ke mulut lah. Tapi sebelum tu pun sendiri kita dah berniaga dah lama. Dah berniaga lama. Ada tak artikel kita yang paling lama sebelum 2007 ni? Rasa ada lah. Yang dekat Alam Central tu. Ada kan? Sebab akak ada satu majalah interview akak. Minggu Anita interview akak. Dia tak ingat tahun berapa. Tapi ada kat situ dia interview akak tahun akak rasa 2000 berapa entah. Ini 2007, dia lagi awal daripada tu. Okey, lagi awal daripada tu. Sebab tu kalau orang yang faham Safaherb, sebenarnya Safaherb adalah company yang sangat lama. Okey, sangat lama. Kalau kita tak dapat kepercayaan pelanggan, media, majalah, hotel, of course kita dah lama dah tak ada dekat market. Sebab produk kita produk tradisional. Okey, produk-produk tradisional ni biasanya ni tahun bila ni? Ni 2003. Kalau tengok dekat sini dia tulis berniaga bukan sekadar suka-suka, nampak? Ini artikel akak pada 2013 dekat spa kita di Plaza Alam Central. Okey. Nampak? Ini artikel kita dekat tahun 2003. Okey, sekarang 2021. Nampak tak berapa lama dah sebenarnya Safaherb dalam industri? Sangat lama. Sebab tu kita nampak baru pasal kita baru je dekat dunia online. Tapi dunia offline, majalah, akhbar, okey, media dah tahu, alhamdulillah. Okey. Owner spa kebanyakan dah tahu. Okey. Lepas tu boleh dikatakan industri tahu. Tapi itulah kita kata bila kita tak ada dalam dunia online, orang ingat kita baru. That's why sesiapa yang bersama dengan kita sebenarnya, yang nak bersama dengan kita, anda sebenarnya bertuah sebab kita dah lama dalam industri ni. Okey, dan dah berapa ribu orang akak bantu dan akak guide untuk dia buat bisnes. Antaranya buat bisnes spa. Okey. Kalau dia tak buat spa pun, dia buat bisnes home spa. Tak buat home spa pun, dia buat bisnes mobile spa. Kalau dia tak buat bisnes mobile pun, dia menjual produk. Dia tahu asas-asas kecantikan. Okey. Dan akak dah berjalan serata Malaysia untuk training wanita-wanita ni macam mana jaga kecantikan dengan betul. Okey, akak dah pernah buat kelas since daripada tahun 2004 ke atas, 2003 ke atas. Bayangkan sangat lama. Sebab tu ambil peluang. Jika anda mencari sebenarnya satu peluang, macam mana nak cari income dengan kita kata tak cukup dengan produk viral je. Okey, kalau produk viral je anda pilih sebab dia viral, kita takut viral tu dia macam lepas tu hilang. Ikut musim. Kalau dah tak viral, ada lagi ke tak ada dekat market? Itu yang kita tak nak. Okey, produk kita memang tak viral, tapi produk kita menjadi kewajipan, menjadi keperluan untuk orang yang buat bisnes, orang yang hotel. Okey, menjadi keperluan wanita. Contoh dia nak bersalin, memang produk kita adalah keperluan, bukan produk viral yang hari ni ada takut 5 tahun lagi dah hilang.
So kalau tengok artikel ni tahun 2003, bukan kita saja-saja create. Kalau ni artikel yang first kita keluar. Sebelum tu ialah kita tak pernah keluar pun sebab orang daripada mulut ke mulut lah akhirnya kita dikenali. Tapi kita dah bisnes masa sebelum tu pun dah berapa lama dah. Jadi kalau 2003 pun sampai sekarang 2021 berapa tahun bang? 2003, 2013 18 tahun. Itu pun dah ambil masa 18 tahun. Yang kalau orang start kira lah, betul ke Safa Herb ni tak pernah kenal contohnya lah. Sebab tu kita kata bila kita nak buat bisnes, sebenarnya kita nak kena tengok juga sustainable company tu, sustainable product tu sendiri. Takut nanti viral-viral, lepas tu hilang lepas 5 tahun. Kalau lepas 5 tahun okey lagi lah, lepas 5 tahun. Ada yang mungkin setahun 2 tahun, okey, terus hilang. Sebab macam sekarang ni, sebab tu kita bukan buat produk berdasarkan viral, kita buat produk berdasarkan keperluan wanita. Okay, produk yang akak keluarkan memang keperluan merawat wanita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab tu pentingnya bila kita nak buat bisnes, pilih produk yang betul, pilih produk yang tepat. Bukan sebab popular semata-mata. Kalau nak popular memang akak kira Safa Herb memang dah popular lah. Kalau tengok artikel kita, ya Allah, banyak sangat artikel kita. Okay, cuma akak tak malas nak angkat phone ni bawa pergi sana je. Okay, artikel kita terlalu banyak. Kalau nak kata kita nak cari produk popular, of course ini popular. Cuma popular kita secara offline dulu. Kalau orang yang suka baca majalah Minggu Wanita, of course tahu Safa Herb. Kalau orang yang suka baca majalah rapi, memang dia akan tahu. Kalau orang yang suka pergi spa, memang akan tahu Safa Herb siapa. Okay? Tapi kalau dalam dunia online, memang kita orang baru. Kita hanya baru dalam dunia online, bukan baru dalam dunia kecantikan. Sebab tu ambil peluang. Dan sekarang ni ramai dah wanita yang kita dah bantu sebenarnya dengan produk kita. Okey, ramai juga wanita yang kita dah bantu dengan cari income secara kecil-kecilan. Ada pun yang cari income secara besar-besaran, yang buka spa. Okey, sebab of course lah buka spa modal pun memang lebih tinggi, betul tak? Okey, that's why kita kata untuk PKP ni akak membuka peluang sebenarnya, sebab ramai akak dapat feedback, message macam mana nak jadi agent, macam mana nak jual produk Safa Herb. Sebab saya tengok produk Safa Herb ramai orang yang dah pakai, ramai orang beli, dan orang kalau beli mesti repeat. Kalau tak repeat, dah lama kita dah tak ada kat Malaysia ni. Okey, dah lama kita punya produk ni dah bungkus kalau tak ada orang repeat. Sebab kalau orang tak suka, orang takkan beli lagi, betul tak? Kalau tak ada orang repeat, macam mana kita nak bertahan? Itulah rahsia kita nak bisnes lama, ialah orang memang selalu repeat beli. Orang suka dengan kita dan produk kita memang betul-betul membantu masalah orang. Kalau produk kita tak membantu masalah orang, buat apa orang nak beli? Orang takkan beli kalau produk kita tak ada fungsi pun untuk membantu masalah orang. Sebab tu apa yang akan offer hari ni ialah satu benda yang sangat limited, yang tak pernah kita buat. Okay? Dan sebelum ni, untuk kita offer sebagai kita punya business partner, harga pun yang kita offer memang sangat tinggi. Sebab kita tahu nilai kita dan kita nak diorang ada certain barang yang diperlukan. Okay? Cuma untuk yang masa ni, sebenarnya ramai request daripada wanita-wanita ni yang perlukan support. Perlukan support. Jadi akak sebagai kita kata peniaga yang dah lama, okey, kita faham bila kita susah, kita faham. Sebab akak pun bermula daripada orang susah. Okey, akak pun bermula daripada zero. Akak bermula dengan tak ada apa-apa. Okey, akak pun bermula dengan kampung, memang orang kampung. Okey, maksudnya akak pun memang bermula daripada zero tanpa ada apa-apa. Daripada situ akak besarkan. Sebab tu akak faham bila kita nak ubah kehidupan, kita memang kena berusaha berniaga. Itu antara, sebab kalau nak belajar, nak bekerja, mungkin ambil masa nak belajar lagi. Okey, berniaga adalah cara paling pantas untuk kita ubah hidup kita. Untuk orang yang bukan kalau ada pelajaran lagi baguslah. Akak tak kata ada pelajaran tu
Tak okey tak? Maksudnya kalau kita ada pelajaran dan kita buat bisnes, itu lebih bagus. Okey, tapi pada orang yang setakat mungkin belajar SPM, adakah masa depan dia gelap untuk berjaya? Tak. Tak semestinya. Okey? Sesiapa saja layak berjaya dengan syarat kita berusaha. Okey? Dengan syarat kita berusaha. Macam akak kecil sendiri. Zaman akak kecil pun memang susah sangat. Nak makan pun susah, okey? Sampai nak makan pun petik kangkung daripada longkang, contohnya. Jadi itu bukan makna kita tak boleh ubah kehidupan kita. Dengan syarat benda tu kita nak. Tak guna kita nak buat bisnes tapi kita tak nak ubah. Dia nak buat bisnes sekadar suka-suka. Kalau you buat bisnes sekadar suka-suka, memang tak jadi. Tak ada istilah suka-suka dalam bisnes. Sebab kita buat bisnes sebab kita nak ubah kehidupan kita. Kita nak bantu seramai mungkin orang di sekeliling kita. Kalau kita buat bisnes sekadar kita nak jadi kaya, nak pakai kereta mewah, sekadar nak beli baju mahal, sekadar nak beli handbag mahal, so no point. Tak ada membantu pun pada tak ada manfaat pun pada orang. So kalau itulah niat, biasanya susah sikit lah. Memang boleh berjaya, tak ada masalah pun. Tapi kejayaan tu agak susah sikit kita nak capai lah, nak kejar. Kalau utama kita adalah peribadi macam tu. Sebab tu kalau lagi ramai kita bagi kemanfaatan pada orang, lagi mudah kita berjaya. Sebab tu alhamdulillah macam Safa Herb sendiri, kita dah alhamdulillah membantu ramai wanita yang ada masalah kecantikan. Dan baru datangnya masalah duit. Baru kita bantu wanita yang ada masalah duit. Okey, yang nak cari pendapatan. Okey, yang nak ubah kehidupan. Dah tak nak dah mungkin jadi suri rumah, dah tak nak dah kerja. Biasa-biasa, contohnya nak bisnes sendiri. So that's why dengan Safa Herb sebenarnya you akan dapat lebih lagi. Okey, macam mana yang akak bina, itulah yang akak insya-Allah akan tunjuk, akan guide. Jadi dekat sini sebab tu akak kata sangat benda yang bisnes yang sangat murah sekarang adalah bersama Safa Herb. Okey. Dan ada orang kata dropship bagus. Tak ada masalah, kita pun ada dropship. Cuma apa yang akak nak tunjuk kat sini, bila you buat bisnes, benda tak ada dekat tangan, boleh, cuma agak susah sikit. Sebab ada setengah orang dia nak direct beli, okey, ada tak barangnya, boleh tak tolong COD? Kalau sekadar jiran sebelah, jiran 2-3 belah rumah kita, saudara mara kita yang duduk kat belakang rumah kita, takkanlah nak online juga. Alah kau ni, nanti dia cakap, aku ni dah lah dekat belakang rumah kau je nak post-post buat apa? Kau takkanlah tak ada stok, betul tak? Sebab tu ada setengahnya dropship, ada setengahnya agent lebih bagus sebab kita ada stok di tangan. Bila ada stok di tangan, mudah untuk kita dapat cash lebih cepat. Kalau barang ada dekat tangan, cash lebih cepat kita dapat berbanding kalau barang tak ada dekat tangan, kita just sibuk promote online je. Saya ada jual ni, dan online. Barang pun kita tak ada pegang. Okay, ada rezeki adalah. Tapi kalau kita ada barang dekat tangan, sebenarnya lebih confident untuk kita berniaga. Cuba kalau orang buka kemah nasi lemak, dia buka kemah dan meja, nasi lemak tak ada. Dia hanya buka kemah saja. Kalau orang nak, okey nanti saya masak dulu dan saya bagi. Okey ke tak okey niaga macam tu? Tak pun dia just ambil order je, saya buka kemah ni untuk ambil order je dulu. Tapi barang nanti kita akan post. Nasi lemak tu kita akan post. Okey ke tak? Memang tak berapa okey. That's why ada boleh yang direct post, ada juga yang kita at least ada stok. Bila kita ada stok dekat tangan, sebenarnya lebih memudahkan. Ini pengalaman akak lah berniaga. Okey, kalau niaga kecantikan at least ada stok kat tangan. Sebab kadang-kadang customer kita adalah orang sebelah kita, jiran kita, adik-beradik kita, makcik kita, anak buah kita. Jadi orang-orang macam ni memang takkan nak beli online. Okey, kalau nak beli online baik dia tengok Shopee, dia kata. Okey, sebab aku nak beli dengan kau. Kalau kita tak ada stok, itulah masalahnya. That's why akak tak galakkan kalau berniaga dropship langsung tak ada stok. Kalau boleh at least ada stok. Sebab tu kita offer serendah 190 untuk set putih badan. Ada siap free gift lagi body scrubber.
Jadi hari ni akak bukan nak cerita pasal masalah badan lah. Sebab akak dah berapa hari cerita benda yang masalah badan ni, badan berparut, hitam itu ni. Akak banyak hari dah cerita. Okey, untuk hari ni sebab PKP disambung lagi. Sebab PKP disambung lagi dan ramai orang dah kehilangan kerja, ramai orang kehilangan income, ramai orang kehilangan pendapatan dan orang tak tahu nak buat apa, macam mana nak cari duit. Kecuali betul-betul dah kita langsung tak ada sen pun, bolehlah kita jadi dropship. Tapi still juga kita perlukan data internet untuk buat promote, betul tak? Okey, perlu juga kita nak, takkanlah langsung tak ada. That's why kalau betul-betul tak ada, ambil jadi dropship. Tapi macam sekarang kita offer 150, ada dapat less lebih tinggi lagi. Satu set keuntungan RM20. Bayangkan kita adalah makcik kita beli contohnya. Dia bayar kat kita RM58. Okey, kita dapat untung RM20 daripada set ini. RM20 kita punya. So kita simpan. Kita jual lagi yang kedua. RM20 kita punya. Kita jual lagi yang ketiga. RM20 kita punya. Maksudnya untung kita tu dah semakin banyak. Jadi pentingnya bila kita bisnes, kita kena ada at least stock untuk kita dapatkan cash money. Yang online lah. Online lagi banyak pasaran. Of course kena buat online. Okey, ni cuma stok yang kita pegang. At least ada 5 set untuk kita pegang. Satu untuk kita pakai. Sebab kalau kita tak pakai, macam mana orang nak percaya? Kalau kita tak pakai, kita pun confirm tak boleh bercerita dengan orang sebab kita ada experience. Kita tak tahu macam mana rasa scrub ni. Macam mana kau pakai scrub ni? Aku pun tak tahulah, aku tak pakai, aku jual je. Itu dah salah. Kita jangan jual benda yang macam kita macam ni tak pakai. Bila kita pakai, confident level tu akan lebih tinggi. Sebab kita bukan bercakap berdasarkan membaca. Okey, apa ada dalam ni kita baca. Bukan, kita bercakap berdasarkan apa yang kita dah cuba, apa yang kita dah rasa dan apa pengalaman kita lepas kita pakai ni. Contoh, kita cerita je story, aku dah pakai ni. Memang bila kau pakai, kau akan rasa badan kau terus licin. Daki-daki pun terus hilang, kerak pun nampak kurang. Kalau parut tu dia akan kurang. Tapi kalau pakai konsisten, terus akan hilang. Dan lotion ni pun kalau pakai, bukan je kulit lembab tapi terus nampak putih. Kita cerita berdasarkan experience, bukan membaca. Okey, sebab tu sesiapa yang nak join kita punya business partner, inilah masa yang terbaik untuk anda join. Sebab harga offer sangat murah dengan 190 saja, tapi untung sangat tinggi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan kita sebagai business partner Safah. Sebab akak dah cakap panjang lebar. Okey, ada orang kata tak tahulah Safah Herb. Kita dah lama sangat di pasaran. InsyaAllah live selepas-lepas akak akan tunjuk artikel-artikel yang lain. Okey, yang mana banyak pengusaha spa dah guna produk kita. Okey, ada juga pengusaha hotel pun dah guna kita punya produk. Dan kalau customer dah terlalu ramai lah. Cuma sebelum ni akak bukan dulu, zaman dulu tak ada konsep orang nak ambil orang punya feedback. Ambil gambar ya dengan produk. Okey, saya nak ambil gambar awak dengan produk. Zaman dulu tak ada. Sebab customer lebih suka privacy. Okey, kalau boleh dia pakai produk tu lagi, dia diam-diam je ada. Dia tak tahu nak cantik. Zaman sekarang beza sebab nak tunjuk bukti, betul tak? Oh, aku dah pakai. Jadi kalau orang beli je, tolong bagi gambar ya. Bukti. Tapi kalau ikutkan daripada segi bukti, dah berapa ribu dah bukti. Cuma kita masa zaman offline, kita faham kita menjaga privacy dan sensitivity pelanggan kita. Okey, kita tak nak terlampau tunjukkan privacy pelanggan kita. Sebab ada orang dia suka privacy, ada orang dia tak suka sangat ditonjolkan. That's why kita menjaga kita punya klien punya privacy. Sebab tu ada setengah orang kata, saya nak tengok saya bersalin Safah Herb. Siapa yang dah pakai? Agak-agak kalau orang tu dalam pantang
Nak tak kita ambil gambar di dalam pantang? Maunya dia nak. Kita faham orang dalam pantang macam mana. Takkanlah kita nak ambil gambar dia sebagai bukti. Tak perlu kita tunjukkan bukti dengan cara macam tu. Bukti yang ada ialah majalah, surat khabar, dengan TV. Itu dah bukti yang kita rasa lebih powerful. Betul tak, bang? Lebih powerful. Kalau tak masuk majalah, kita letaklah gambar sampai 10,000 gambar tapi tak pernah keluar surat khabar, tak pernah keluar majalah, dan dia punya credibility tu kita rasa lagi kurang lah. Jadi kita boleh lagi trust kalau dia keluar majalah, keluar surat khabar selalu. Sebab yang ini kita keluar bukan kita bayar, okey? Memang di interview oleh akhbar dengan majalah. Bukan pasal kita bayar, okey, kau keluarkan artikel aku bayar Tak ada. Ini yang dikeluarkan semuanya memang diorang interview kita sebab reputasi kita, bukan sebab kita bayar. Itu yang lebih penting. Sebab tu kalau orang nak sibuk nak tengok testimoni yang dah pakai set bersalin, takkan kita nak ambil gambar kita punya klien kita dengan perutnya besar, dengan muka tak siap, dengan muka berempah-rempah, ambil gambar semata-mata nak tunjuk dengan orang sebagai bukti. Tak ada. Konsep Safa Hub kita bukan macam tu. Bukti yang kita tunjuk adalah kita dekat media dah dikenali. Kita dah tahu value kita, media dah tahu nilai kita. Itulah kita punya bukti yang menunjukkan kita dah dipercayai, trusted. So anda yang kat luar sana yang ada terkesan masalah PKP, yang pening sebenarnya nak cari, tak tahu nak buat bisnes apa. Okey, tak tahu macam mana nak keluar daripada masalah ni, masalah kebuntuan, tak ada duit ni, tak tahu masalah, tak tahu nak keluar macam mana. Sebenarnya masalah tu kita jangan fikir masalah, kita cari peluang. So peluang yang ada pada yang dah tengok live ni, mungkin tertengok, mungkin nanti ada orang share, anda tertengok peluang ni, cepat-cepat grab. Okey, just tekan link yang ada dekat situ. Tekan saja link tu dan boleh direct dengan kita. Bagi tahu apa yang anda nak. Okey? Dan terima kasih yang sudi tengok live akak. Tolong sharekan live ni kalau dia ada bermanfaat pada anda dan orang lain yang mungkin memerlukan apa yang akak cakap tadi. Okey, Lisa standby. Bagi Lisa ya? Okey. Jadi terima kasih yang sudi tengok live akak. Sebab hari ni akak memang tak nak akak memang tak nak cerita tentang manfaat produk, benefit, kelebihan. Sebab akak dah cerita banyak kali pasal ni. Cuma oleh kerana PKP diumumkan lagi semalam, sebab akak tahu ramai sangat terkesan, ramai sangat terkesan, okey, dengan kita punya keadaan ekonomi kita. Itulah membuatkan akak nak bantu anda semua. Bagi peluang akak bantu anda semua. Okay. So terima kasih yang sudi dengar. Akak minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Segala kekurangan, kelemahan semua daripada diri akak, dan kelebihan semua daripada Allah SWT. So insyaAllah kita jumpa lagi 11 pagi esok. Bye bye.